Dalam sejarah media Malaysia, ada satu cerita yang macam dah terkubur. Kisah pasal sebuah saluran TV yang pernah wujud, pernah popular, tapi lepas tu tiba-tiba je hilang tanpa sebarang jejak. Ini bukan cerita stesen TV yang bankrupt biasa-biasa. Ini kisah saluran hantu Malaysia. Cuba bayangkan, malam ni awak tengah syok layan rancangan kegemaran awak. Esok pagi bila bangun, buka TV, channel tu dah tak ada. Lesap. Bukan sebab gangguan siaran tau, tapi lenyap terus. Inilah misteri yang betul-betul pernah jadi kat Malaysia dulu. Tanpa sebarang amaran, pada tarikh ni, isyarat siaran tu padam. Yang tinggal cuma skrin semut-semut je. Tapi kan, ini sebenarnya bukan permulaan cerita. Ini pengakhiran dia. Untuk faham kenapa dia boleh hilang macam tu je, kita kena patah balik ke masa lampau. Okey, jom kita mulakan dari awal. Semuanya bermula dengan satu cita-cita yang sangat besar untuk wujudkan stesen TV swasta kedua kat Malaysia. Pada asalnya, nama yang dicadangkan ialah TV4, tapi perjalanannya tak semudah yang disangka. Tengoklah sendiri garis masa ni. 6 tahun tahu. Penuh dengan drama. Sekejap lulus, sekejap batal, sekejap tangguh. Permulaan yang sangat mencabar. Nampak tak? Dari hari pertama lagi, projek ni macam dah diselubungi nasib yang tak menentu. Dan ini bukan projek cikai-cikai ya. 45 juta ringgit dilaburkan. Zaman 90-an tu, 45 juta tu, nilai dia besar gila. Ini jelas tunjukkan betapa tingginya harapan yang diletakkan pada Metrovision. Semua orang harap dia boleh ubah landscape media negara. Walaupun hayatnya pendek, Metrovision ni sempat bersinar dengan terang. Selama 4 tahun dia bersiaran, dia bukan sekadar saluran TV biasa, dia bawa satu kelainan, satu inovasi yang memang segar untuk penonton kat Malaysia masa tu. Okey, ni serba sedikit pasal operasi dia. Mula bersiaran 1 Julai 1995 dekat UHF saluran 27. Mula-mula liputan dia terhad kat Lembah Kelang dan kawasan sekitar je. Dan perasan tak pasal berita dia, Warta Prima, pukul 7.30 malam. Ini satu strategi yang bijak sebab dia tak nak lawan terus dengan berita perdana saluran lain pukul 8. Dan dekat sinilah cerita dia jadi luar biasa. Slide ni dedahkan satu fakta yang hampir tak ada siapa pun tahu. Metrovision, sebuah saluran kecil dari Malaysia, sebenarnya adalah yang pertama di dunia yang perkenalkan televisyen interaktif. Ya, awak tak salah dengar. Pertama, di dunia. Jadi, apa benda televisyen interaktif ni tahun 1995? Lupakan internet ya. Zaman tu kita guna telefon rumah. Dengan sistem ni, penonton boleh telefon masuk dan join kuis secara langsung dalam TV. Satu konsep yang sangat futuristik, memang jauh mendahului zaman. Dan inilah yang membuatkan cerita ni jadi sangat tragik. Sebuah stesen TV yang jadi perintis teknologi dunia, tapi cuma mampu bertahan selama 4 tahun sahaja. Satu inovasi yang hebat, tapi jangka hayat yang sangat pendek. Ini yang buat kita tertanya-tanya, apa sebenarnya yang dah jadi? Jadi, jom kita bongkar misteri ni sama-sama. Kejatuhan Metrovision ni bukan disebabkan satu benda je tau, tapi gabungan beberapa malapetaka serentak. Ada masalah dalaman dan pada masa yang sama, negara dilanda krisis ekonomi yang teruk. Tanda-tanda awal dah mula nampak tahun 1997 bila pemilik asal dia jual saham. Lepas tu, impian nak buat siaran seluruh negara pun terkubur. Dan pukulan paling maut datang pada tahun 1998, krisis kewangan Asia. Iklan tiba-tiba kering dan bila tak ada iklan, stesen TV pun tak ada duit. Dan ini membawa kita kembali ke penghujungnya. Pada 31 Oktober 1999, Metrovision pun menyiarkan rancangannya buat kali yang terakhir. Keesokan paginya, saluran itu dah pun lenyap. Masa tu, mereka janji tau, katanya ini semua sementara je sebab ada kerja naik taraf. Penonton pun setia menunggu. Bulan Mac tahun 2000 tiba. Tapi Metrovision tak pernah kembali. Janji tinggal janji. Harapan tu palsu. Tapi, adakah cerita ni betul-betul habis macam tu je? Sebenarnya tak. Sebab dalam dunia penyiaran, frekuensi dan aset sesebuah stesen tu tak hilang. Dia cuma menanti untuk dihidupkan semula. Hantu ni akan kembali dalam bentuk yang berbeza. Dan inilah pendedahan terbesarnya. Selepas bertahun-tahun senyap, aset Metrovision dibeli oleh Media Prima dan pada 8 Januari 2004, frekuensi yang sama kembali ke udara. Tapi dengan nama baharu yang kita semua kenal hari ini, 8 TV. Saluran hantu itu telah lahir semula. Jadi, lain kali kalau awak menonton 8 TV, ingatlah cerita ni. Awak sebenarnya sedang menonton siaran di atas kubur sebuah saluran perintis yang hilang secara misteri.
Ini menimbulkan satu soalan yang menarik. Adakah semangat inovasi Metrovision tu masih hidup dalam frekuensi yang sama? Ataupun ia cuma tinggal sebagai hantu di dalam mesin? Fikir-fikirkanlah.